Bismillahirrahmanirrahim. Boleh dengar ke? Ya, boleh dengar. Okay, sekejap ya. Okey, Assalamualaikum semua. Sorry, total groups ada berapa Ya? Total groups ada berapa? 12. 12. Ya. 12. Okay. So, max 10 minit lah setiap group Oh, okey. Boleh. InsyaAllah. Okey, jadi malam ni sebagai grup yang kumpulan yang muda-muda daripada firma Guaman Ashikin and Co. Saya Nurul Atira, dua lagi kawan saya, Nur Atira Zahari dan Nur Ashikin. Kami akan teruskan dengan pernyataan tuntutan. Okey, dalam Mahkamah Magistrate di Kuala Lumpur, Guaman Sivil nombor WE A53 Kemalangan Jalan Raya 999 Januari 2022 antara Niatan plaintiff dan Kelvin Ni defendant. Okey, pernyataan tuntutan. Pada masa yang material, plaintiff dan suami adalah pejalan kaki yang melintas di laluan pejalan kaki. Defendant merupakan penunggang dan pemilik motosikal nombor WKB 2423 pada 14 Februari 2021 jam lebih kurang 9.30 malam. Plaintiff dan suami melintas jalan di laluan pejalan kaki berdekatan 38 Restaurant, Grand Hyatt Hotel, Kuala Lumpur. Tiba-tiba motosikal nombor WKB 2423 yang ditunggang oleh defendant yang berada di bawah pengaruh alkohol telah melanggar plaintiff dan suami sehingga mengakibatkan kecederaan kepada plaintiff dan kematian kepada suami plaintiff. Seterusnya, kemalangan tersebut adalah disebabkan sepenuhnya oleh kecuaian defendant yang mengendalikan kenderaan di bawah pengaruh minuman keras. Okay. Butir-butir kecuaian defendant dalam pemanduan dan pengendalian motosikal nombor WKB 2423. A. Menunggang motosikal di bawah pengaruh alkohol. Menunggang secara cuai dan melulu. Meletakkan plaintiff dalam situasi cemas dan berbahaya yang tidak mungkin dapat mengelakkan kemalangan tersebut. Gagal memberikan perhatian kepada pejalan kaki yang sedang melintas. Memandu dengan kelajuan yang tinggi dan tidak munasabah memandangkan masa, tempat dan situasi. Gagal mematuhi peraturan-peraturan jalan raya dan peraturan-peraturan lalu lintas. Okey, jadi sejauh mana yang perlu, plaintiff seterusnya akan bergantung kepada doktrin res cipta nucleatur dan juga Seksyen 44 dan Seksyen 68 paragraph 6 ni apa dia? Kecederaan. Boleh move to next paragraph. Yes, terusnya. You don't need to read semua tu just okay. Seterusnya ialah butir-butir kecederaan plaintiff. Akibat kejadian ini, plaintiff telah mengalami beberapa patah tulang pada bahagian bawah dan kehilangan kesedaran yang berterusan. Plaintiff juga dipercayai perlu mengambil sedikit masa untuk pulih dari segi mental dan fizikal kesan daripada kemalangan. Selepas kemalangan, ibu plaintiff terpaksa menjaga plaintiff selepas keluar daripada Prince Pusat Perubatan Court selama 4 bulan sehingga plaintiff dapat menjaga diri sendiri. Kena Prince Pusat Perubatan Court bukan nama istilah dia. Prince Court Hospital So, pusat perubatan Prince Court lah. Okay. Lagi, bawah lagi. Go down, scroll down a bit. Okay, ganti Rui Khas. Okay, ada lagi. Ini 2 pages, 3 pages. 3 pages. Okay, boleh naik atas sekali. Betul kalau you all semua pakai font Arial size 13 ke. Okay, naik atas sini. Okay, first why magistrate boleh lah ada juga yang magistrate, tapi kalau boleh maybe just filekan di mahkamah session lah. Okay. Mahkamah session Kuala Lumpur. Kemudian dalam second line tu kita letak dalam wilayah persekutuan Malaysia lah.
Malaysia tu tak payah yang kat atas tu. Okay. Okay, dari segi formatting, justifikan Lia Tan ni kenapa dia tengah sikit dia tu. Make sure dia justified properly lah. Okay, Lia Tan ni dia tak, dia claim on her behalf je lah The only plaintiff ni. Ya. Husband dia tak ada apa-apa tak ada penuntut bagi pihak husband. Sebab suami dia dah mati. So maksudnya bagi segi dia sebagai pentadbir saka, dia tak bawa tuntutan bagi pihak estate si mati lah. Maaf, He's not suing tak clear. on behalf of the disease. Bukan tak ada. So it leave it to you lah. Maksudnya kalau dia nak menuntut bagi pihak si mati, kadang-kadang berlaku kemalangan anak meninggal ataupun ibu meninggal. So waris-waris nak menuntut. So dari segi locus lah. Kadang-kadang yang injury itu atau kematian itu berlaku kepada orang lain. You sebagai nak menuntut, you kena make sure you ada locus lah. Macam this one tengok lebih kepada mungkin dia punya tuntutan sendiri lah. Kili suami dia untuk buat apa-apa tuntutan lah disebabkan kematian apa semua. Okay, defendant paragraf ini boleh tak buat proper sikit. Formatting dari segi paragrafi biar nampak dia macam satu statement of claim lah. Okay, pada material plaintiff, just describe plaintiff dulu dengan cerita suami dia semua. Plaintiff adalah seorang warga negara Malaysia yang mempunyai alamat penyampaian di mana, alamat kediaman di mana, contohlah. Just plaintiff describe dia. Okay, then you describe defendant. The second, tiga lah. Defendant merupakan seorang individu. Kalau individu lah. Berwarga negara Malaysia dan merupakan penunggang atau pemilik motosikal dengan nombor pendaftaran bla bla bla. Okay. Then boleh pergi describe pada 14 Februari. Plaintiff dan suami. Suami dia bagi description. Nama penuh, IC kalau ada. Okay, telah melintas penceritaan. So first one and two ni description of sama plaintiff sama defendant. Okay. Okay, ni semua okay lah kot. But kecuali defendant, okay, ni betul-betul kecuaian, tapi dia punya formatting ni kan terjauh sangat ni. But betul-betul kecuaian saja. Tak payah dah dalam pemanduan ni semua tak payah. Ingat pleading dia kena brief, concise je. Okay. Yang lain tu cuma adjust sikit formatting lah. Okay. Betul-betul kecederaan. Plaintiff kalau besar semua besar lah. Okay, next. Seven ni sebab apa Paragraph 7 apa relevannya? Dia mengambil masa untuk pulih. Is it relevant to your negligence suit? Relevant fakta tu apa tujuan you plead kan? Plaintiff juga dipercayai perlu ambil sedikit masa. Why you need to state that? Kan tak jawapan. Nampak pencah di situ je. Mungkin dia trauma kot. Dia kena concise. You jangan kata plaintiff juga dipercayai. Bila kita buat statement of claim, you must assert. You yang menyatakan benda tu. So you akan proofkan di tak boleh buat macam something you assume ke. Terus ni fakta-fakta yang boleh you print kan, so you kena buktikan. So plaintiff juga menyatakan bahawa plaintiff perlu mengambil masa. Dan okey lah. Tak boleh kata macam dipercayai ke. Itu macam dia sendiri pun tak sure. You tak boleh assert something yang you tak sure lah. Okay. Okay. So this one adalah betul-betul kategori khas. Bila you dah ada special damages, kategori khas, specific amount, then you kena masukkan kat bawah tu lah. Kan? Kalau boleh yang oleh demikian, dia letakkan sebagai perenggan 9. Okay. Oleh demikian, plaintiff menuntut daripada, bukan plaintiff menuntut daripada defendant ganti rugi am untuk ditaksirkan oleh mahkamah. Ganti rugi am general yang kita tak boleh quantify lagi. So, kau akan buat assessment lah. Ganti rugi khas, boleh 10 dan bawah.
Yang tu you letakkan tuntutan you 195,000 tu kan. Cuma formatting ni saya tantang sih kalau berlari-lari detail bombak tu. Sebab proper sikit. Bawah boleh scroll down lagi. Okay, dan faedah atas ganti okay, dari okay, what yang first C tu dari tarikh serahan saman ni. Kita sure. You boleh combine je kot. Faedah atas ganti rugi am dan ganti rugi khas pada kadar 5%. Just dari tarikh kemalangan lah. Normally from the cost of action accrued lah. Itu bawah Civil Law Act rasanya. Section 11 kalau tak silap. The claim for interest. So yang E ni you jadikan sebagai D, faedah ke atas jumlah penghakiman 5% dari tarikh judgement. So first part tu is like you claiming faedah daripada cost of action accrued, tarikh kemalangan sehingga date of judgement. Itu kita panggil pre-judgement interest lah. Satu lagi kita panggil post-judgement interest, selepas judgement. Selepas penghakiman, ada 5%. Untuk post-judgement tu dia akan ada cap limit sampai 6 tahun je. Dan cost dan lain-lain okey lah. Okay, semua dari segi formatting tu lah. Kalau mungkin boleh improve sikit. Boleh lah sebab dia case accident sebab banyak buat commercial punya dispute. Tapi dari segi formatting tu tak kalau kita tu tak berapa ni sangat lah tak apa, it's okay. Mungkin boleh revise nanti nak all of you akan send to email lah untuk I buat assessment Ini kita tulis pembentangan dulu. Okay, itu. Terima kasih. Okay. Ini baru belajar dengan risau Kalau yang sebenar tu mungkin drafting dia nak panjang sikit lah Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening to Mr. Hizri and my fellow friend. Sorry, you We need. are from Afiq and co-partners legal firm. I am Afiq bin Muhammad Shukri. I will be joined by my other two colleagues, Najiyah binti Mustafa and Izzatun Najwa binti Ramli. We will be presenting the statement of claim for question number 23. So this is our Okay. In the session court at Kuala Lumpur, okay. statement of claim statement. State Between you akan tukar in the federal territory of Kuala Lumpur ke something like that lah. oh Okay. Tadi lah state wilayah persekutuan pula. Di federal territory dan Malaysia lah. Civil suit number, okay, cuma letak lah hujung tahun. Kalau you tak nak letak macam nombor penuh, dia setahun lah, 2022 year 2022. Okay. Kasih number, okay. Kevin motorcycle rider ni apa memang nama dia macam tu ke? Dalam IC ni. In that question not stated that his name, so we just put the bracket on. So dekat heading tu normally jangan letak macam ni lah. Okay. Heading, kalau nama dia Kevin je lah. Tapi kalau you want to put, nak sajalah next you letak nama penuh, boleh lah. Just but not motorcycle rider lah. Unless it's nama company ke Kevin Motorcycle Enterprise. Contoh lah. So delete this one. Just Kevin je lah pun. So saya individu kan. So normally parties yang kita masukkan dalam legal action normally as per IC. Okay. Then statement of claim. Yeah, apa dia? You all can present.
the statement of claim. At all material times, the plaintiff was an air stewardess and currently a full-time housewife. At all material times, the defendant is a motorcycle rider who was riding under the influence of alcohol. On the 14th day of February 2021. Describe dia, letakkan address plaintiff, address defendant kalau boleh lah. At the material time, plaintiff is a Malaysian citizen of full age and having residential address at blah blah blah. Plaintiff was an air stewardess, boleh lah. Cuma normally kita akan masukkan description dari segi alamat, sama dia natural person ke artificial person, sama dia individu ataupun syarikat dan sebagainya. Itu dalam first you describe plaintiff dan defendant lah. Tambahan tu je lah. Okay. Okay, then on the 14th day of February 2021, the plaintiff and her husband were celebrating their wedding anniversary at 38 Restaurant, Grand Hyatt Hotel, Kuala Lumpur. Move. Ini semua kopi daripada soalan ini. Okay, next, apa dia? Paragraph 4. The said incident was fully caused by the negligence of the defendant while riding the motorcycle under the influence of alcohol. Okay, defendant was operating. Ini dia riding motorbike apa ni defendant ni? Yes. Okay, field observed. Okay, line 3. And as for the particulars of negligence, this is the plaintiff claim. Firstly, the defendant was operating the motor vehicle at a height dangerous and excessive rate of speed under the circumstances then under existing, failed to reduce speed to avoid an accident, failed to observe due care and precaution and to maintain proper and adequate control of the motor vehicle, failed to apply the brakes on the motor vehicle in time to avoid the accident or at all, failed to ride in a safe manner, failed to do all things necessary to avoid placing the plaintiff in peril, failed to ride in a state of sound mind, failed to comply with the traffic regulation and road traffic signs, riding the motorcycle under the influence of alcohol and in other respects not known to the plaintiff but which may become known before. Go straight to particulars of injuries lah ataupun loss. Oh, okay. Kejap dia tadi panjang ni. As a direct proximate result, okay. Suffered serious pain, blah, blah. Okay, lagi. Okay. So for the particulars of special damages, all of the plaintiff's losses are and will be due to the carelessness and the negligence of the defendant. So the first one, medical fees post-accident that will be determined by the court. Medical expenses, which conclude of cost of drugs, medicine, and other prescriptions, cost of medical advice and for surgical operations, cost of surgical appliances, use of special equipment, which costs 30,000 ringgit, and nervous shock that will be determined by the court. Loss of financial support, which consists of housing loan, car loan, monthly insurance premium, and personal use, which costs 10,000 ringgit per monthly. And cost of financial support. Okay. Cost of funeral expenses. Don't you think it's too remote this claim? Yeah. Ada? Tak tahu remote ada. Can defendant see all this thing? Apa dia? Can defendant foresee ke you akan incur all these kind of damages ke, damage, injuries, loss, macam loss of financial support, semua ni boleh claim ke? Boleh. Boleh. Leave it to court. Boleh. Letak je lah dulu. Tapi make sure ada supporting evidence lah. Normally, kadang lawyers letak je dulu ni. Okay, next. Cost of funeral expenses, which cost 30,000 ringgit, and out of pocket. Terus ke paragraph 7. Saya nak tengok dia punya structure, anatomy of your small claim ni. Not to go into detail juga lah.
Plaintiff claim, general damages, special damages ni. Let's see. Patutnya you kena letak ada figure lah, letak claim for special. You quantify lah apa benda yang you letak yang 10,000 ke apa semua tu kalau you nak claim lah. For special damages is very specific, you need to prove strictly amount yang you claim lah. You cannot just be letak special damages in the sum of RM 10 court letakkan isi tempat kosong, tak boleh lah. So you put one figure, special damages, general damages tu okay lah. They want to be assessed by the court lah. The rest you letak is claim for interest on the judgment stuff, or interest on the general damages at 5% per annum from the date of judgment until date of full settlement. Cost, normally parties can claim for cost cost tindakan, cost mahkamah. So they want ada juga claim lah. Tapi ada yang letak cost atas dasar cost on sources client basis. Means whatever legal fee incurred by you, you can claim from the other side lah. So maybe dalam final year nanti you akan belajar detail kot. So normally just tambahkan interest dan juga cost ni. Kalau boleh semua yang same of claim ni you all sign lah, solicitors normally kena sign Afiq Enko ke apa ke. Just make sure ada tanda tangan. Formatting paragraph lagi nampak cantik sikit kalau boleh gunakan Arial font 13. Court ni dia prefer kalau Mahkamah Raya tu font 14 dia minta. Dia orang particular sikit bab structure ni. Kalau dia tengok menyampah tulisan sana sini, kejap paragraph ni double 1.5, kejap single lah. Sorry lah, tak baca lah you punya submission ke course papers. So make sure benda tu nampak tersusun lah. Boleh improve Thank you, sir. Kebanyakan ataupun kalau you intern ke buat chambering di big firm semua, kebanyakan dia orang akan pakai Arial lah. Okay, thank you. Thank you, sir. Okay, ada next group. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are from JLB1, firm Arif & Co. My name is Muhammad Arif bin Masiran with my teammates Zulaika binti Zaidi and Farah Nadia. Okay. Second squad Seremban is still 9. Okay. Tapi kalau tadi yang group tadi pun ada juga letakkan civil division. Actually division ni sebenarnya normally at high court sajalah. Kira ada bahagian dagang, bahagian civil dan sebagainya. So kalau for lower court sessions you tak nak letak pun tak ada masalah. Cuma read number R1 ni mana you all dapat ni. Timbak je tak apa. Tapi R1 semua ni tak ada Normally kalau Seremban you start dengan NA dash bla bla bla. Okay, letaklah 2002 between okay. Leong Zhang ni deceased. Okay, disease ni Lia ni dia punya what is it? Disease selalunya mungkin kalau nak letak you letak Lia Chin Chai nombor 1 suing as administratrix of Leong Zhang, the disease. So dia tak boleh buat tindakan lah, dia dah meninggal kan. So normally waris dia terpentak pergi pusaka, dia akan buat tindakan lah. Dan Lia nombor 2 dalam capacity, personal capacity dia untuk saman. Okay, so akan ada 2 plaintiffs lah. Okay, defendant Arvin. Okay, tak ada masalah sangat. Okay, teruskan, proceed. State of claim.
Kalau boleh yang lain tu boleh ikut sikit statement of paragraph claim. ni. Dari segi formatting tu at least dia properly justify paragraph dia. Nampak kemas sikit walaupun dia pakai error pun. Sorry, pakai terms New Roman. Okay, yes. The plaintiff and the deceased at all material times are Malaysian citizen named Lia Chin Chai, identity card number 820-712-1423. Sorry to interrupt. Since you ada dua plaintiff, kalau boleh you just asingkan description dia. Siapa first plaintiff, siapa second plaintiff. You split dia. Kasi nak description tu one by one. Setiap seorang tu kena tunjukkan apa local standard nantilah. Okay, kalau dia nak tak Lia dulu, dia sebagai first plaintiff, describe first plaintiff is a Malaysian citizen of full age. Okay, blah blah blah. Having, dia tak ada registered address lah, dia are not companies kan. So having residential address at blah blah blah. Then second paragraph, second plaintiff. Siapa dia? Ataupun dia sebagai administrator of disease blah blah blah. Okay, dia letaklah dia punya address sebagainya. So bukan registered address ni, tukar tu. Defendant dia dijadikan sebagai perenggan ketiga lah Okay. Name ni tak payahlah, memang nama dia kat atas sudah ada lah. Dia tak payahlah repeat pula sekali lagi. Arvin son of ni. So defendant is at material time Malaysian citizen of full age having a residential address at blah blah blah. Okay. Then third start you the new one will be default lah for paragraph. Okay. Plaintiff disease. Okay, now you nak describe plaintiff and disease ataupun both the plaintiffs. Since dua-dua tu dah menjadi plaintiff kan. You boleh letaklah first plaintiff dan second plaintiff. Sebab dua-duanya menuntutkan disease dengan Lia. Okay, so that one you kena amend balik lah. Okay, next. Okay, benda ni macam syarat sangat dengan fakta. Boleh tak you split kan sikit lagi? Pecahkan kepada dua perenggan ke? Apa ni? Faham ni? Cakap sorang-sorang. Okay. Details. Okay, this one normally kalau heading ni you akan letak sebagai particulars, not details, particulars of defendants and negligence. Okay, in writings pun tak payah. So negligence tu normally you akan letak particulars of negligence ni. Kalau ada fraud, particulars of fraud. Kita tak describe sebagai details lah. Bukanlah kata salah, tapi normally terminologi yang lawyers akan guna adalah particulars lah. Sebab yang tu dipakai dalam rules of court pun. So butir-butir dia. Okay. Fail to grant. Okay. Next. Next apa yang injury ni? Okay, teruskan ya. You all present, tapi you all muted. Okay, lagi. Scroll down. This one last perenggan ni kena kalau boleh ada paragraph number juga lah Boleh? Boleh, sir. Okay, okay, this one dia punya tak jelas tu adalah satu you kena tunjukkan plaintiffs lah, ada dua lah. Not fit to court to reward is plaintiffs have been praised for the following reliefs general damages. So you kena clearkan lah, just to be paid by defendant. So when you got the plaintiffs claim from the defendant the following reliefs, then clear lah. Maksudnya order tu perintah mahkamah nanti clear lah. Maksudnya tuntutan ni tak boleh tuntutan general damages siapa nak bayar. So dia kena ada link defendant yang akan bayar general damages to be assessed. Normally kita tak letak amount tapi to be assessed untuk ditaksirkan oleh mahkamah.
special damages, interest. Okay, from the date of summons delivered tak ada dalam peraturan undang-undang. Serahan saman pun tak ada. The interest calculated normally from the date, kalau accident cases you boleh letak from the date, tarikh bila accident tu berlaku. Until dia kena ada penghujung lah, until the day of judgment. Okay, dia stop kat situ. Then the next one D tu kalau you tak nak you boleh buat satu lagi lah, just interest on judgment sum, combine lah. General damages, special damages, tak combine dia akan menjadi satu hutang penghakiman dan judgment debt. Then you just claim interest on the judgment debt at 5% per annum from the date of judgment until date of full settlement. Itu dia punya ayat selalu yang kita ada lah. Daripada tarikh penghakiman sehinggalah tarikh penyelesaian penuh. Date of full settlement. Cost, okay. Semua ni kalau ada yang biar macam ni, mesti dia adalah dia punya nota tinggi, semicolon. And then the word cost tu done. Last kali tu ada word and. Done. So ini menuntut semua bukan salah satu atau ke apa Because benda tu dia kena ditafsirkan oleh mahkamah ni. Okay. Ada apa? Anything else? Ni Farah tu tak bercakap apa ni? Ada seorang ni boleh Arif. Anything yang you nak add? No, nothing. Nothing. But sir. Yes. For the interest rate, interest 5% tu, berapa tahun maximum? Interest ni dia ada dua. Satu pre-judgment. Pre-judgment ni tak kira lah bila. Okay, dia dah daripada tarikh course of action accrued sampailah tarikh judgment tu diberikan. So katalah dia dah berlaku tu within limitation lah. Katalah 5 tahun lepas, you baru filekan tindakan tahun ni. Okay, so all you claim tu judgment daripada course of action accrued sehinggalah mahkamah jatuhkan hukum lah. Maksudnya dia bagi penghakiman lah. Can be next year ke apa kan. So kat situ dah 7 tahun lah. Okay, then lepas dapat judgment tu, then another 6 years. Yang tu post judgment. So faedah selepas judgment tu dia ada cap 6 tahun je lah. Yang sebelum tu tak ada lah. Pre-judgment interest tak ada dia punya limitation period. Okay. Ada nak clarify lain apa pun? That's all. That's all from us. Thank you. Okay, thank you. All right. Can you hear me? Yeah. Yeah. All right. Carol. Hi. Hi. Assalamualaikum to Mr. Izri and my fellow friends. So we are from Jiparagi Law Firm. The first. Sorry? Tak dapat. Kibra apa? Our firm name is Jiparagi Law Firm. Okay, macam okay, teruskan. Alright, so we are from the LB2, the first group for the LB2, and so this is our pleading. Yeah, so I will continue. So in session court in Kuala Lumpur, Federal Territory Kuala Lumpur, Malaysia, and it says the plaintiff and the letak atas tu complete sikit dia tu in the sessions court at Kuala Lumpur ke in the Federal Territory. Ni baru tambah tadi ke apa? No. Masukkanlah civil suit number yang XXX tu masukkan je. Alright. Okay. Between Lia and Leong. Leong ni bersama-sama ni bukan jemputan kad kahwin. Tak adanya. Kalau nak join macam tu. Buat nombor 1, nombor 2. Lia tu siapa? Description dia. IC number. Your friend tadi kan. Dia orang siapa dia? Dia tak ada nak berjemaah dia dalam sebagai plaintiff Alright, okay. This is ada Mikael nombor IC dia, NRIC number. Letak je lah, tembak lah.
Ya. Kami pun tak. Masukkan je. Oh, tak ada defektif ni. Kalau you nak key in filing dekat mahkamah, e-filing tu kena key in nombor IC pun semua. Kalau tak ada dia, siapa dia ni? Okay. Alright, sir. And this is our statement of claim. Okay. Apa ni? Apa yang nak kena komen ni? Apa yang nak komen? Apa yang perlu I komen ni? Apa yang Tadi cakap kan, statement of claim, you kena provide description of the litigants dulu. Siapa plaintiff? Siapa plaintiff pertama, plaintiff kedua kalau dia, then who is the defendant? You kena describe tu dulu. Baru you pergi ke penceritaan apa yang berlaku. So parties tu must be properly described first to determine locus standi. To determine siapa proper defendant ke tak dia tu. Atas capacity apa you nak saman dia. So kena ada that information first lah. Baru dah move to 14 February. Alright. Okay. And moving on to the particulars of defendant's negligence. Okay. Here. And then details. It should be particulars, but it's okay. Yang ni kalau you ada dua plaintiff, you kena separate kan lah. Injury tu separate by plaintiff pertama ke plaintiff kedua, you kena asingkan. But if you elect just to go one plaintiff je, Lia tu saja, then dia sajalah. Tapi kalau you nak nama apa husband dia ke, dia orang ke semua. Then you kena letakkan clearly dalam statement of claim tu different injuries lah. Suffered by first plaintiff apa dia. Okay. Alright. Details of plaintiff general damages. And then details of plaintiff special damages. Okay. Tapi kalau special damages ni patutnya dia ada figure-figure lah. Medical fees berapa. You letak je lah berapa. Talang buku tu. Tak semua. Saya tak tengok dari segi merit Maksudnya saya bukan decide dari segi case ni ada kuat ke ditolak ke dia. Saya tak nak decide dari segi substantive law So my assessment just dari segi format, dari segi you punya procedure correct, benda you pleadkan tu sufficient, cukup lah. So orang kata kalau 30,000 ni layak dapat kata itu you kena kemukakan evidence di mahkamah lah. Now kita kata at least pleading you tu tak kena strike out dari peringkat awal. Maksudnya dia format ni jelas Kalau ada you nak claim ganti rugi khas, special damages, kena ada all details. Berapa fisioterapi, cost berapa, letak je. Then totalkan berapa. Total then you letak. Okay, plaintiffs kalau ada dua orang, dah kata can claim, macam tak sure je. Now you asking the court. Plaintiffs hereby claim from the defendant the following. Okay, so now kita menentuk lah. Okay, general damages to be assessed by the court. Special damages for the sum of blah 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 RM berapa. Special damages kena ada Masukkan interest juga. Jangan kata tolak riba. Masukkan faedah penghakiman. Dia ada kalau yang for Islamic finance dia letak weight lah. Bukan charge bayaran lewat kalau tak nak faedah. Tapi sama lah rate dia 5% juga. So cost yang lain-lain tu okey lah. Sekejap ni Jipuragi ni apa benda sebenarnya? Mesti nama Indon ke apa? No, sir. Inspired by K-drama. K-drama. Jim Rama? Apa ni? K-drama sir. K-drama, sorry tak follow K-drama. Mana Jipuragi? Ya sir. Macam tu sekarang. Okay. Alright. Kalau ada masa saya akan share lah kalau ada lah yang lebih proper sikit. Accident jarang lah buat. Okay. Boleh sir, thank you so much. Jadi semua nanti bila you all hantar by group untuk ke email, saya bagi masa lah untuk you nak improve, edit dan sebagainya. Yang final nanti letakkan nama penuh semua lah, nama metrik dan sebagainya for assessment
Okay. Next. Ada berapa group ni? Ni terus dah tukar area. Okay. Yes, siapa ni? Rohanan. Yes, apa yang you all nak present? So, siapa presenter dia ni? Bismillahirrahmanirrahim. I'm sorry for the delay. We are from group 5 for this TLB for this session, and we are present. We have there's 4 of us. Nurhanan, I'm Nurhanan Nasruddin. Along with me is Syafiqah, and then we have Farah Nabila and also Izati Nur Izati. I'll pass to the Izati right now. Siapa ni? Izati? Yes, sir, sorry, Izati is having problem with her mic. Okay. Ada yang lain nak ganti je. Apa dengar ni? The first part, invitation code of in the session code at Kuala Lumpur, in the state of Federated Kuala Lumpur, Malaysia, civil cert number /2022 between Lia with IC number 770518814246 with the plaintiff, and then dependent we have Ayub Ahmad with Apa yang double spacing atas ni? Yang bawah ni apa single? Dia punya double spacing kat atas tu sebab apa? Boleh tak you make sure consistent dengan format tu? Spacing perenggan tu. Okay. Ayub Aman. Okay, yes, teruskan. The statement of claim. For the statement of claim, in the material time, the plaintiff, a Malaysian citizen with IC number as stated, was a pedestrian trying to cross the road with her husband, who is a Malaysian citizen. Also, at the moment is the deceased. And in the material time, the defendant, a Malaysian citizen, was riding a motorcycle with registration number WKN 2879. And on January 14, 2021, the plaintiff with her husband went out to celebrate their wedding anniversary at 38 Restaurant Grand Hyatt Hotel, Kuala Lumpur. The plaintiff and her husband consumed champagne, then decided to call. Banyak sangatlah dalam perenggan 3 ni. You split kan, letakkan dalam beberapa perenggan. So bila court kalau baca pun dia tahu perenggan 1, okay, 14 January plaintiff dengan husband dia pergi ke sana. Okay, then apa berlaku? Just janganlah letakkan dalam satu perenggan tu padat. Because why? Bila you serahkan statement of claim ni to the defendants punya counsel, katalah perenggan 3 ni. So I nak deny mana satu. First line tu mungkin I setuju. Dia akan menyukarkan pihak satu lagi untuk jawab lah sama ada dia admit ataupun dia dispute your assertion of facts tu lah. Okay, so make sure dia diasingkan sikit lah supaya mudah. Kalau you ada macam 5-6 sentence ni payah juga. Cuba asingkan nanti. Okay, and then the accident is solely caused due to defendant's negligence in driving or operating the motorcycle. We move on to the particulars of defendant's negligence in driving and operating the vehicle. Okay.
Jadi daripada heading ni apa ya? Tiba-tiba dia ni particulars of defendant negligence. Tengok dia perenggan berlipat. Tengok atas ni. Because due to defendant's negligence. Perenggan atas tu. Okey. Okey lah, boleh lah. Next. Okay. Okay, teruskan ni. Kita nak tengok ni semua. Next apa dia? Suffer injury dia. Syarika Alia. So next we move on. Sorry. Okay. So next we move on to particulars of defendant's negligence in driving and operating the vehicles. The defendant negligently riding a motorcycle under the influence of alcohol. B. The defendant riding a motorcycle carelessly and recklessly. And C. The defendant failed to follow road regulations since he was still riding his motorcycle even in a drunken state. D. The defendant put the plaintiff in a dangerous situation which is impossible for the plaintiff to avoid the accident. E. The defendant create an obstruction in the plaintiff's lawful route and failed to grant the plaintiff's right of passage to continue her journey. F. The defendant failed to give due consideration or any intention to the presence Kita skip terus ke injury dia boleh? So, particulars of plaintiff's injury, which is the plaintiff suffered multiple fractures to her lower limb and sustained loss of consciousness and others. The plaintiff had also lost her husband. Further details on the medical report will be submitted before the trial. Yang perenggan berapa ni? Dia ingat kalau rule pleading ni dia kena paragraph ni kena ada 5, 6. Walaupun you nak letak heading particulars of injury tapi dia kena ada perenggan ni lah. Tak boleh tiba-tiba multiple fractures, then particulars of special damages terus EBC. Dia kena ada satu perenggan yang okay, ni perenggan 6, perenggan 7 ke. Sebab pihak satu lagi akan merujuk perenggan apa. Dia tak ada, dia tak boleh rujuk heading. Sebab dalam defense, pembelaan, dia kena nafikan ni. Defendant menafikan perenggan 7, bla bla bla. Tapi kalau perenggan multiple fractures ni tak ada nombor perenggan ni, macam mana nak nafikan? Dari segi rujukan lah. So dia kena ada nombor perenggan sebelum you nak masukkan particulars ke, sebelum you nak letak ABCD ke perincian Okay, clear? Okay, sir. You see formatting je lah Okay. Lain. Next, the particulars of special damages for the plaintiff, which is A. Treatment and medical costs in public hospitals. B. Cost of ambulance. C. Cost for the family members' transportation visiting at hospital. D. Cost for the funeral. E. Cost for the nursing care, which will be determined by court. Cost for mental therapy, cost for physical therapy, and loss of abilities. All of this will be determined by court. And lastly, loss of financial support, which is 10,000 ringgit per month. The money given by her husband only before he died. Okay. The claims of the plaintiff. Normally kita kalau letak plaintiffs hereby claims apalah. Saya cakap tadi special damages kena ada specific amount. General damages letaklah amount to be assessed. The bereavement semua ni dia termasuk dalam general damages lah. So C tu tak payahlah kot. Okay, cost, interest on the amount of judgment ataupun judgment sum to be a full deemed just appropriate. Okay, kita jarang pakai attorney sebenarnya plaintiff solicitors lah. Okay, solicitors for plaintiff dan plaintiff solicitors kita tak menggunakan perkataan attorney lah di Malaysia.
walaupun dia memang untuk litigation, tapi solicitors dia memang akan dipakaikan solicitors jugalah. You jangan ingat solicitors ni just buat convincing ke apa. Okay, tukar je lah. Solicitors for the plaintiff, bukan attorney. Okay. Yes, sir. The rest. Okay. Boleh. Sir, Okay. I have a question. Mhm. For the paragraph number, do we continue from the previous paragraph or citing on a new paragraph? I mean like 4, 5 or just start balik dari satu balik? Macam mana? Macam Perenggan ni? Perenggan. Atas the accident ni perenggan keempat. Lepas tu particulars ni 5 ke ataupun Dia kalau nak bersambung pada 4 tu boleh je. Cuma particulars tu dimasukkan dalam bawah, buat macam dia center sikit heading tu. Maksudnya ABC ni adalah merujuk daripada perenggan 4 jugalah. Okay, yang last kali macam therefore plaintiff's claim apa pun kena ada perenggan prayer tu Boleh ada macam heading tu, tapi dia kena ada nombor perenggan terima kasih sir. Yes, the next group. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Can see the slide, the document. Yes. I got call already. Okay. Here is our statement of claim or pernyataan tuntutan dalam Mahkamah Session di Kuala Lumpur, di negeri wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Untuk pernyataan tuntutan, pada masa material plaintiff pertama dan kedua adalah pejalan kaki yang ingin melintas dalam pejalan kaki yang mempunyai lampu isyarat melintas di hadapan jalan raya. Dan pada masa material juga, defendant ialah penunggang motosikal yang tidak diketahui nombor pendaftaran. Mana boleh tahu. Letaklah aku tembak je bawah je. Okey. Satu jap, naik atas balik. Siapa nama tadi? Azfar. Apa? Azfar. Azfar. Bukan nama Asbab ni. Okey, dalam Mahkamah Session di Kuala Lumpur, guaman nombor antara Lia dengan Leong ni kena ada nombor IC semua Dan penunggang motosikal tak boleh letak ni. You ada nombor 2. Ni tak ada So delete kan tu. So penunggang tu you kena namakan someone, walaupun tak kisah nama siapa pun. Okay. Kena namakan. Okay, penjalan kedua, berjalan kaki. Penunggang motosikal, okay. So kena discard nombor pendaftaran kena ada. Normally kalau kes accident dia akan buat JPJ search lah. Nombor tu apa, so normally kan ada lah. Kalau tak, it's like you punya fakta tak complete. Untuk kalau running down untuk accident cases lah. Macam mana dia kata dia penunggang motosikal dan tak ada description. It can be anybody. Okay, fakta kena ada. Walaupun ni terpaksa menipu dalam assignment ni. Tapi untuk format prosedur dia kena ada. Okay, perenggan 3 tak nak you all muntahkan segala apa dalam assignment, pecahkan, speedkan dia. Fakta tu make sure diringkaskan, concise, terlampau padat. I tak nak tengok thesis dalam statement of claim. Okay. Sorry lah to all your professors lah. Practitioner dia tak ada, ataupun judges tak ada nak tengok panjang-panjang Okay, kewangan tersebut disebabkan sepenuhnya kecuali defendant. Semua motosikal yang tidak diketahui ni elakkan. Okay. Kalau you tak certain macam mana you nak menang kes tu. Memang tak boleh lah. Okay.
Yang butir kecuaian. Siapa yang present? You juga, Asfar. Sama juga. Lain internet tak kuat. Internet tak kuat. Boleh dengar kan ni? Saya cakap ni? Boleh. Okay. Butir-butir kecuaian ni kalau boleh jangan you ulang perenggan 1, 2, 3 balik. Dia tak boleh ada numbering yang sama dalam statement of claim. So bila you tengok 4, ini adalah sub kepada perenggan 4, betul-betul kecuaian dia. So it can be 4.1, 4.2 ataupun A, B, C. So bila mahkamah rujuk perenggan 2, Cik Asfar boleh rujuk tak perenggan 2 statement of claim, katalah judge tanya tu. So tak adalah tercari-cari perenggan 2 yang mana sebab you ada banyak nombor 2. So dia kena asingkan sama ada you buat sub paragraph 4.1, 4.2 ataupun ABCD. Senang. Okay, so jangan ulang balik 1, 2, 3 ni. Benda simple ni biasalah mahkamah. Lawyers memang agak particular. Okay. Next. Sekejap, 6, 7 ni boleh. Kemudian lepas tu next kita pergi kat butir-butir kecederaan. Butir-butir kecederaan. Kecederaan ni kalau boleh ada jugalah perenggan 11. Okay. Baik. Ataupun kalau you nak buat macam ni, perenggan 10. Akibat daripada kecuaian defendant plaintiff telah mengalami kecederaan, kesakitan, penderitaan dan kerugian. Dan sambung. Butir-butir kerugian yang dialami oleh plaintiff adalah seperti berikut. Dan masuklah heading butir kecederaan ni. So ada bersambung daripada 10 tu. Okay. Kemudian dan tentunya kita pergi kat butir-butir ganti rugi plaintiff. Satu, tuntutan kesediaan kematian RM10,000. Dua, kehilangan pendapatan. 3, kesakitan dan penderitaan. 24, tuntutan kesakitan mental. Okay. Boleh lah. Okay, teruskan. Ya, kemudian kita pergi kepada ganti rugi khas plaintiff. Nombor 1, pembelanjaan pengemudian Leong RM30,000. Bil perubatan RM30,000. Nombor 3, kos regular sebenarnya kotak lah. Takkan nak ditentukan bicara. Ini kalau benda yang kita dah incurred dan dia tahu sepatutnya. So sepatutnya kalau kos penjagaan selama 4 bulan tu, so dia dah bukan ongoing ni kan, patutnya dah tahu lah. So patutnya letak je figure. Okay. So sama juga macam grup lain, ada last tu perenggan berapa, perenggan 12 ke apa. Oleh demikian tuntutan plaintiff ataupun plaintiff menuntut daripada defendant apa dia. Okay. Ganti rugi am, ganti rugi khas berapa, kos, faedah masukkan. Okay. Ada? Ada nama butiran program cara? Tak. Macam datang. Lah apa-apa. Okay. Ya, orang dia Asfar, mana yang lain tu? Tak ada. Internet slow. Internet lain. Ada. Ada. Ujung-ujung pun dia orang ada. Okay, thank you. Berapa grup lagi ada? Boleh nampak ke? Boleh. Tengok yang atas sekali. Okay. Ini dia belajar pada grup lain ni. Dia dah nampak elok. Okay, 6 grup lagi. Okay, teruskan. Ini berdasarkan ini flow untuk kita orang punya pleading, statement of claim. At all material time, the plaintiff is a Malaysian resident woman named Lia Chu Kong, of full age. She is a wife along the deceased and the beneficiary of the right user. Material defendant is Malaysian citizen, full age motor cyclist. The police registration number, the PKP 2454. 14 February, the deceased, the plaintiff's husband, and one plaintiff went out to celebrate their wedding anniversary. They were having dinner at the restaurant Grand Hyatt Hotel KL to celebrate having dinner and consume champagne. As the deceased is completely compliant with the road transport law, they decided they will take tipsy to drive home in such. They decided to call for an Uber ride.
After that, the Uber driver finally arrived, but he was waiting across the road. So before the plaintiff complete across the street, the lane was clear but was slowed down by a motorcycle. The accident was caused entirely by the defendant's negligence in driving using an operating motorcycle, number WKP 2454. 2454. Okay, for particulars of negligence, my friend will explain about that. Okay, siapa dia? I know, Masalah. Yes. So you all first year ke second year semua ni? Second year. Second year, sir. Okay. So based on question 23, in this case, for the particular part of negligence, the defendant had breached the duty as a road user. Then the defendant had recklessly turned into an intersection and encroaching on the plaintiff legal road, subsequently caused the accident. The defendant had created an obstacle in the plaintiff legal road and failing to give the plaintiff the right of way to continue his destination. Then plaintiff placing the plaintiff in an anxious and dangerous situation that is unlikely to prevent the accident. Okay, next paragraph. Tadi nak baca semua tu. Alright, sorry. Okay. In action of panjang. Okay. Number 7. Okay, number 8. Okay. Okay. Lepas nombor 8 ni apa ni? Plaintiff suffered. Cuba tak disambungkan saja. Tapi kalau boleh janganlah by reason of the matter of pursuit. Just terus cakap lah negligence on the part as a result of the negligence on the part of defendant, plaintiff suffered loss. So ini nak ada link antara negligence dia dengan whatever damage and injury suffered lah. Linkkan benda tu Maksudnya apa-apa yang kerugian yang akan butirkan ni adalah disebabkan negligence on the part of defendant Okay. Loss damage. Okay. So yang the plaintiff suffer multiple fractures ni kalau boleh sambungkan je lah dengan penggal 8. Okay. Then apa ni? Okay. For the particular of injuries, the plaintiff suffered loss and damage, and the plaintiff suffered is supposed to be in one line. Okay, I'm sorry. The plaintiff suffered multiple fractures to her lower limb and sustained Okay, go loss to dengan ganti kerugian lain. Oh, okay. 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 Next about particular of special damages. These are our list for the total special damages that plaintiff want to claim. But the total amount will be heard in the trial. Funeral expenses memang 20,000 Funeral expenses. 20,000. Actually, funeral expenses tu dia ada minta, ada satu agensi tu Nirwana dan memang quite high lah dalam 20k. Nak ada feng shui ni. Okay. Next. Apa dia? Okay. Yang ni kena ada perenggan, paragraphing dia. Okay, tak boleh macam tu saja. Ada plaintiff's claims for. Adalah sambungan perenggan dan apa letakkan nombor perenggan. Okay. General damages. Blah 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 blah. Okay. Dah. Ada lagi. Tapi still boleh refine, improvekan lagi Nanti nak orang masa tunjuk contoh yang like case lain ni. Okay, group lain ada. Tapi you all ada nak soalan? Soal apa-apa? Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir.
Can you see the screen? Okay. Assalamualaikum. Ya, salam. We are from Shakir and Associate. Okay. Together with my friend Amjad Majdi. Siapa? My name is Shakirin. My other colleagues is Amjad Majdi, Airin Hafizah, and Fatin Husna. Okay. So first, in the session Court of Malayat Kuala Lumpur, in the Federal Territory of Malaysia. First kali kita tak ada Sessions Court of Malaya. Kita ada High Court dia. Okay. High Court dia ada Malaya. Sessions dia ikut Shah Alam ke, Kuala Lumpur ke, Alostar ke. Dia tak ada Malaya tu. Malaya tu khas High Court dia. So delete dia kan. Okay, Federal 3, Malaysia, okay. Summons kita tak pakai selama tak summons semua tak ada lah. Semua dia read je kan. So Gorman, nombor Gorman. Ataupun taklah civil suit number je. Summons tak ada. Okay. Between dia, okay. Yes, yang benar. Leong the disease. Boleh dia saman ke? So dia tak boleh. Dia tak boleh bangkit daripada kubur dan memfalkan saman secara sendiri. So dia memerlukan pentadbir pusaka lah. You boleh letaklah Lia juga Dia sebagai pentadbir pusaka bagi Leong the disease. Kalau dia tengok case law nanti dia tengok melalui pentadbir pusaka ataupun dia suing apa dia kapasiti sebagai apa? Personal representative ke, sebagai administrator ke, executor ke. So kita tak namakan sendiri siapa lah. Okay. Then Zhang Li. Okay. Apa dia Zhang Li ni? He's the motorcycle rider. Okay. So, statement of claim. Okay, sama juga dia tadi plaintiff split kan. Plaintiff pertama siapa, the first plaintiff siapa, second plaintiff siapa. Yang baru you masukkan dia hubungan dia orang apa dia, married couple ke apa ke. So define what I want first boleh ada dua plaintiff. Okay. Then describe this one paragraph to describe defendant Zhang Li ni. Zhang Li ke Zhang? Betul pronunciation. Okay, boleh? Faham Faham. Ada satu perenggan defendant tu siapa? Okay, then plaintiff. Okay, ni semua lebih kepada fakta kes lah. Mana tarikhnya tu tak ada? Yang lain semua bersusun 14 Februari. Tak ada, Februari tadi. Tak jelas. Yang tarikh 14 Februari tu bila berlaku semua ni tak letak kan? Letak material tak letakkanlah supaya benda tu jelas bila berlaku kejadian tu. So you nak form that the complete course of action kan. So kalau dia ada tarikh dia, sebagai tarikh tu kita tahu benda tu berlaku bila. Kita nak assess dari segi time limitation dah kick ke 6 tahun limitation tu ke belum. So benda tu perlulah dimasukkan tarikh Okay sir. Okay. Kita tengok juga reference daripada kawan-kawan you macam mana dia orang masukkan juga fakta-fakta yang telah diberikan tu. Okay. Jangan terus-terus admitted to hospital je. Okay, this one. Okay, next, particulars of negligence by the defendants, riding under the influence of alcohol, B, riding carelessly, recklessly, and speeding on the road, C, failing to apply the brakes in time to avoid the collision or at all, D, put plaintiff in a dangerous situation from which it was doubtful that the accident could have been avoided, E, failed to practice reasonable safety step while riding along the road, F,
failed to give due consideration and or any attention. Skip to Okay. next point ada. So, okay. Previous effort. Tapi you speak kan dia punya apa yang suffered tu. Mungkin kalau you nak letak memang plaintiff lah, ada S, so kedua-dua plaintiff lah. Kalau tak, you kena skip one by one lah. Plaintiff pertama suffer apa, plaintiff kedua suffer apa. Okay, general damages. Yang ni pun kena ada perenggan ni lah. Nak mengatakan as a result of defendants punya negligence, apa yang you dah incurred dan sebagainya. In suffering. Okay. Okay. Ganti rugi am tak letak figure, tapi kalau special damages macam ni baru letak figure. Okay. Tapi kenapa dia lompong banyak sangat Dia punya spacing kosong tu antara general damages tadi pada. So jangan tinggalkan kosong kat bawah tu. Kau boleh dia rapatkan saf perenggan-perenggan tu. Ni. Jangan dibiarkan kosong dan sebagainya. Jadi kena mestilah orang kata continuous lah. Okay, ada lagi. Therefore plaintiff ni kan nak kata is claiming macam baru nak menuntut hereby claims ataupun memang claims lah. Sekarang ni memang you menuntut lah daripada defendant. General damages to be assessed by the court. Special damages, how much you're gonna letak amount, interest, walaupun dia riba, tapi kalau letaklah figure kadar dia 5% normally jangan letak je interest saja. So interest on what? On the judgment sum ke, on both general and special damages ke. Lagi complete lah prayer ni. Supaya dia jelas bila you nak kuasakan penghakiman tu, kita dah nak buat bankruptcy ke kat defendant dia tak nak bayar. At least terma penghakiman tu jelas apa yang you nak daripada mahkamah Okay. Ada check-in. Okay, semua boleh. Boleh amend. Ini memang bohong besar 30 Februari mana wujud. Februari dia 28 bulan je. Okay. Agak-agak ni bagi logik. Boleh. Boleh terangkan banyak pasal apa general damages ni. General damages figure. Sorry? Ya, general damages damages figure. Yang tadi atas tu general damages normally you tak payah letak figure dia berapa. Tak payah letak jumlah pain and suffering macam ni, tapi nombor 200,000 semua tu you tak payah letak kan. Because general damages ni something yang you pun tak boleh nak quantify secara tepat lah. Okay, macam ganti rugi, kemurungan dan semua benda yang something you tak boleh letak figure 20,000. How kita nak assess benda tu macam tu? Kalau yang memang betul-betul yang ada fractures, mungkin lah possible lah. Tapi kalau you nak quantify 20,000 pun sebenarnya you letak dalam ganti rugi khas lah. Maksudnya you ada specific document to prove in court. If you're not certain, benda tu mungkin memerlukan butiran yang lebih terperinci, you nak letakkan sebagai ganti rugi am saja. And we don't put the specific figure lah. Okay. Jadi kalau lost financial support tu? Kalau you letak this one, masuk dalam ganti rugi khas. Special damages. Okay. General damages ni kadang atas boleh bicara mahkamah. Mahkamah akan taksirkan bagaimana. Kadang yes, dia kata macam yes, liability to establish dari segi negligence, tapi mahkamah rasa macam tak ada kerugian saya. So dia bagi nominal je. Ganti rugi nominal mungkin 1,000 je. So ada juga berlaku macam tu So benda-benda tu you kena biarkan kosong lah. So loss of financial support ni boleh letak di dalam special damages Konsortium ni apa? Emotional damage after Leong died. Tak sure ada istilah ni. Okay. Kalau tak adalah buat running down, tapi kalau you pergi firm-firm yang buat running down, biasalah kot kalau personal injury pun dia ada juga calculation dia tu. Okay, tapi ini untuk orang kata prosedur saja.
Dia kosongkan general damages yang mana ada figure masukkan dalam ni. Dalam special damages. Okay? Anything else? No. Okay. Kemudian, Thank you, sir. okay, ada berapa grup ni? 3, 2. Tiga. Okay, teruskan. Ngantuk ni. Ya, Fidel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. From FMNI and Co. From TLB3. So, in the session court in Kuala Lumpur, Federal Territory of Kuala Lumpur, Malaysia. So number. The session ni ada S ke tak? Session. S ke tak ada S? Ada. Tak ada, sir. Tak ada. Yakin. Tengok balik Sub Court Act. Subordinate Court Act. Ada. Ada kan? Ada, sir. Kan dengan sesi, mahkamah sesi, mahkamah sessions lah. Okay. In the Federal Territory, kena careful perkataan sessions. Damage lain, damages lain, damage kerosakan, damages ganti rugi. So spelling tu kena make sure proper lah. Alright, sir. Teruskan. Mentang pun telefon besar dia bagi. Okay, saya nampak. Okay. So between the plaintiff, Leah as the plaintiff and Stephen as the defendant. Okay. And then statement of claim, Nisa. For the statement of claim, in the material time, the plaintiff is a Malaysian citizen who worked as an air stewardess. Her husband is a Malaysian citizen and was a pilot. In the material time, the defendant is a Malaysian citizen and owned a motorcycle registered under Dari number. segi grammar ni apa ni? At the material time. You check tengok. The material time. At the material time kan? Okay, the defendant is Malaysian citizen. Own okay. Motorcycle, bearing, registration number, blah blah blah. Okay, boleh lah. 14 February. Okay, teruskan. On 14 February 2021, the plaintiff Leah and her husband Leong went to celebrate their anniversary at Grand Hyatt Hotel, Kuala Lumpur. They decided to go by Uber. When the driver finally arrived, he was waiting across the road. So both of them. Siapa? He? The driver. The driver was waiting across the road. So both of them ran across the road as they noticed the road was clear. Suddenly, they were knocked down by a motorcycle where the defendant was actually riding under the influence of alcohol. The plaintiff then suffered multiple fractures to her lower limb and sustained loss of consciousness. The plaintiff's husband succumbed to his injury. The accident was caused by the negligence of the defendant as he was riding under the influence of alcohol. Okay. Then details into the particulars, particulars of negligence. Siapa yang nak buat present ni? Siapa dia? Firdaus, Muzalifah. Betul. Muzalifah ni bukan nama tempat. Sibuk tak? Okay. Itu details ni kepada particulars of negligence. Okay, so next, detail of negligence committed by the defendant. A, riding carelessly and recklessly in a hurry and in drunken state. B, recklessly and negligently to the point of encroaching on the pedestrian walk and subsequently resulting in an accident. C, riding under the influence of alcohol. D, placing the plaintiff in an anxious and dangerous situation over the defendant's negligence. Next, apa dia? Okay, so next,
Okay, E, fail the consideration and or any attention to other road users, including the plaintiff. F, riding the car recklessly and dangerous to the safety of other road users, especially the plaintiff, resulting in an accident. G, fail to operate the Ini dia motorcycle, bawa apa bawa kereta. Defendant. motorcycle. Ni riding the car recklessly ni boleh. Typo sir. Typo. Okay, tukar benda tu. Make sure kalau car ni riding lah. Kalau riding ni motorbike lah selalunya. Menunggang kan. Dia tak memandu motosikal. Okay. Okay, sir. G, Dulu boleh pandang kemudian ada tingkah. Then apa dia punya ganti rugi apa dia? Kerugian ke injury dia. Okay, go to damage. Untuk yang presentation ni Sorry, sir, tak apa ni? buat assessment lagi yang written nanti aku nak go through detail. Okay, go to dia punya yes, injury. Details. Okay. For the injury, the plaintiff suffer multiple fractures to her lower limb and sustain loss of consciousness. The plaintiff's husband succumbed to his injury. Next. This is the detail for plaintiff special damages. Yang fisioterapi ni tak sure. Okay. Kalau tak sure tu boleh letak dalam general damages lah kot. Oh, okay. Okay. Lagi next boleh. This for general damages. Okay. Last week boleh prayer. Yes, sir. Apa you all macam langkau banyak saya pitch ni macam tergantung. Dia macam tak nampak penjelasan. Terus lompat je. Okay, apa dia? Ini apa Firdaus? Claim. Okay. So therefore the plaintiff's claims are general damages, stretch damages, interest at the rate of 5% per annum from the date of the judgment until full settlement, and cost of the action and any other relief deemed fit and just and appropriate in the court. Okay. Ini pun tak ada attorney. Orang nak tengok US punya plan ni. Solicitors ya. Attorney dia bawa makna lain pula ni. Kalau ada power of attorney ke lain lah surat pasal wakil. Attorney plaintiff solicitors Alright. Okay. Thank you. So kalau cost of bereavement kan dia dah memang fix 30,000 kan. Nak letak kat general damages juga ke atau perlu tak dekat special? Kalau boleh je, kalau dia ada fix amount boleh letak lah. Ini memang confirm ada lama tak buat ni. Ini baru balik 30,000 sekarang. Saya memang fix 30,000. Boleh letak lah. Letaklah yang special kalau yang sebab running down lah, tapi personal injury dia orang ada kan compendium yang dah quantify siap-siap berapa patah dia ada figure lah. So normally kalau yang dah ada figure spesifik, you boleh letak dalam special damages lah. Kalau yang tak ada figure, dalam ganti rugi arm Okay. Okay, sir. Yes, sir. Okay, sir. Thank you.
Kejap ya, sir. Tengah. Okay. Sir, Okay, yes. Why you need to be determined by court? Kalau special damages kan need to be determined by court. Not mean that kita tak tahu specific number. Cuma kita kena bawa evidence. Betul So, ke? general damages yang perlu determine by the court. Taksikan, akan ditaksikan di mahkamah. You mean general kan? General damages. Yes. Maksudnya kita tak... Sorry. Special damages. Okay, soalan ni? So, kan ada yang part yang kita contoh medical expenses, kita letak will be determined by on the trial kan. Kan kita tak ada specific number. Contoh macam kita kan ada receipt kan. Cuma kita kena bawa ke mahkamah untuk tunjuk receipt tu Dia kalau bila you ada specific figure, keterangan tu kena kemukakan di mahkamah lah. Dia beban pembuktian ni bila you letak ganti rugi khas, exactly that amount yang kena prove kan. Dia tak boleh nak tukar-tukar lah. Melainkan you buat pindaan statement of claim tu lah. Oh, tersilap. So that's why kalau lawyers normally interview our client, dapatkan all dia punya medical bills ke apa semua, baru kita letak benda tu dalam statement of claim lah. Kalau tak ada, means kita letak secara general sajalah. So beban pembuktian ni, kalau you letak specific figure, kau nak you buktikan that amount. Memang something yang dah incurred lah. Okay. Yes, siapa yang present ni? Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Muhammad Zul Aizat Zulkifli, and together with me, Quraito Aini, Mawadah and Hafiza from Zulz and Co. Here is our statement of claim. Okay. Ni tak ada mahkamah section ni. Tu section dalam atau mahkamah section saja. Buang key. Okay. Alhamdulillah tuan. Okay. Okay, boleh lah Okay. Okay. Penyataan tuntutan. Plaintiff merupakan seorang warga negara Malaysia dan pada masa yang material, plaintiff merupakan pejalan kaki yang hendak minta jalan. Defendant merupakan individu warga negara Malaysia. Alamat dia, plaintiff seorang warga negara Malaysia, mempunyai alamat kediaman di mana. Okay. Yang tu dulu. Okay, sama juga defendant siapa dia. Never you kata plaintiff pejalan kaki ni. Pegang-pegang seterusnya lah. Takkan you describe plaintiff tu adalah pejalan kaki, hari-hari dia jalan kaki kan. Jalan tu tak ada spesifik ni. Okay. Okay. Defendant merupakan individu warga negara Malaysia. Pada masa material, defendant merupakan penunggang dan pemilik sah motosikal bernombor pendaftaran DF2752. Okay. Pada 14 Februari 2021, plaintiff minta jalan di laluan berjalan berdekatan dengan 38 restoran Grand Hyatt Hotel bersama suaminya Leong Tan. Ketika plaintiff sedang dia Melayu, suami dia Leong. Convert lah. Leong Tan Abdullah. Okay, betul. Okay. Ketika plaintiff sedang minta jalan, defendant menunggang motosikalnya dengan cuan merempuh plaintiff dan suaminya. Defendant dipercayai memandu di bawah pengaruh minuman keras. Kemalangan tersebut mengakibatkan kematian suami plaintiff, manakala plaintiff mengalami kecederaan peribadi iaitu kecederaan, penderitaan dan kerugian. Okay. Kemalangan tersebut adalah disebabkan oleh kecederaan defendant dalam pemanduan, penggunaan dan pengendalian motosikal di bawah pengaruh minuman keras. Siapa yang grup ni Kelantan ni? Tak ada? Ada yang dari Kelantan? Tak ada? Tak ada. Mana ambil nombor plate D? Okay. Ada tak aku tu. Seterusnya Aini akan sambung. Yes. Okay, butir-butir kecuaian defendant. Defendant telah memandu semasa di bawah pengaruh alkohol
B. Memandu secara cuai dan melulu. C. Meletakkan plaintiff dalam situasi cemas dan berbahaya yang tidak mungkin dapat mengelakkan kemalangan tersebut. D. Gagal memberikan pertimbangan dan atau sebarang perhatian yang sewajarnya terhadap kehadiran pengguna-pengguna jalan raya yang lain. E. Mengendalikan motosikal tersebut secara melulu dan berbahaya terhadap keselamatan pengguna-pengguna jalan raya lain, terutamanya pihak plaintiff sehingga menyebabkan kemalangan tersebut. F. Gagal mematuhi peruntukan jalan raya dan peraturan-peraturan lalu lintas. 6. Dalam semua masa yang material, setakat masa yang diperlukan, pihak plaintiff akan bersandar kepada doktrin resiprocity dan Seksyen 44 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Kemudian akibat daripada kecuaian defendant. Res ipsa ni apa dia? Kenapa nak pakai? Soalan macam mana? Terus saya terangkan. Okey, dan akibat daripada kecuaian defendant, plaintiff telah mengalami kecederaan, kesakitan, penderitaan dan kerugian. Tak jawab soalan. Res ipsa tu negligence punya doktrin. Sebab apa nak pakai ni? Memanglah dia tengok format kadang ada je. Tapi apa nak pakai? Walaupun tak tanya grup-grup lain tadi tu. Okay. Sure. Dia boleh ayat dia sempat lagi Google ni. Boleh res ipsa profitur apa dia? The thing speaks for itself apa? Betul tak? Kan dah belajar dalam talk ni. Things speak for itself. Dia ada dalam keadaan tertentu yang insiden tu mungkin tak ada saksi ke dan sebagainya. Mungkin susah dia nak buktikan. Tapi mungkin dalam penceritaan, dalam tengok laluan keadaan itu memang the only explanation adalah negligence daripada defendant. Benda tu mungkin you nak bergantung kepada doktrin tu lah. Maybe you tak dapat proofkan betul-betul butiran negligence tu Jadi bergantung satu lagi alternatif menggunakan doktrin tu lah. Like cause of the accident tu tak ada explanation lain lah, melainkan memang terpunca daripada defendant. So you pleadkan tu supaya you boleh berhujah kemudian lah bila you pakai doktrin ni. Okay? Yes, teruskan. Next, bukti-bukti kecederaan plaintiff letak pada beberapa bahagian kaki, kehilangan kesedaran dan lain-lain. Bukti-bukti ganti rugi khas, kos carian 80, laporan perubatan 200, laporan pangkal perubatan 500, kerosakan pembayaran barang-barang peribadi 500, kos ambulans 50, kos rawatan perubatan klinik 30,000, kehilangan sokongan kewangan 10,000 bulanan 160,000, kos pengebumian 30,000, semuanya berjumlah RM 221,330. Next, bukti-bukti ganti rugi plaintiff. First, kos kejururawatan di rumah untuk 4 bulan. Kemudian kehilangan konsortium, kehilangan kemudahan. Ini memang kehilangan konsortium ni terjemahan dalam bahasa Melayu dia ke? Ada? Dia maksudnya apa dalam English ni? Dia hilang pendamping ke apa? Kita tengok balik kalau dah buatlah kat CLJ ke search in bahasa Melayu istilah dia sebagai apa Kalau ada lah. Kalau memang kehilangan konsortium tu memang ya, tak apalah. I tak familiar saya. Okay, tak apa, teruskan. Sakitan dan perintahan tuntutan untuk kehilangan nyawa. Okay, lain-lain. Oleh kemudian kita plaintiff terhadap defendant ni. Ganti rugi khas, faedah. Yang C sehingga tarikh penghakiman lah. Yang D ni maksudnya? D ni sebenarnya tak payah lah. Yang tu namanya E je. Faedah daripada tarikh penghakiman ke tarikh penyelesaian penuh. Pos tindakan sebarang lain-lain adalah signing daripada lawyer. Plaintiff. Okay, let's go.
Sama juga lah komen di grup lain ke lain ada lagi grup lain. Ataupun grup ni ada nak tanya soalan ni. Ada? Tak ada. Okay. Baik. Ada lagi grup yang lain? Kasih Lagi dua. Okay. Okay, kita teruskan grup yang seterusnya. More or less lebih kurang sama je kan. Wait, sir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are from Shahid School. So this is our statement of claim in the session called Kuala Lumpur, the state of Federal Territory of Malaysia. Civil suit number 022 between plaintiff Leah and Ryan, the defendant. Okay. So this is the statement of claim. In the matter time, the plaintiff and her husband went across the road. Jangan terus dia went across ni. Kena describe tu siapa plaintiff tu. Okay. Plaintiff siapa, alamat ni di mana, describe dulu. Okay. Kena describe dulu plaintiff siapa, Malaysian citizen only lah. Kita akan describe dah mana warga negara Malaysia ke. Dan husband dia siapa, nombor IC dia. Dia jangan cerita yang went across the road tu lagi. Okay. Okay, sir. And defendant bersama Malaysian citizen, rider motorbike, okay, bearing presentation registration number apa dia. Okay, then we pergi ke perenggan 3 ni lah. Okay. Tak boleh tiba-tiba mengejut terus plaintiff and her husband, siapa husband dia? Went across the road, mana jalan ni? Tak sure. So dia develop story dulu dengan statement of claim ni. Okay, then perenggan 3 part. Okay. Next, perenggan 6. Okay, 7. Okay, ya, perenggan 7 ni actually bawah heading je lah particulars of English ni. Betul. Betul kan? Dan bila buat heading particulars of English, dah okey lah. So, 7 ni sepatutnya 6.1 ke, dia rujukan bawah perenggan 6 lah. Dia bukan perenggan yang totally baru kan. Hello? Boleh dengar ke? Boleh. Okay. So maksudnya kalau perenggan ni adalah bukan perenggan baru, dia bersambung daripada particulars kan. So mungkin letak 6.1 ke something yang merujukkan dia ni adalah di bawah heading ni lah. Okay. Yang buat perenggan next, perenggan page tu apa ya? Particulars of general damages. Dia tak boleh tiba-tiba tergantung datang wujud secara tiba-tiba. Kan ada satu perenggan yang introducekan lah. Plaintiff mengalami plaintiff suffer the following damages ke apa ke, yang baru dia pergi ke particulars of general damages lah. Okay, sama juga special damages.
apa yang incurred, dia kena ada satu perenggan, you tak boleh campak kepada court. Dia ruling dalam rules of court, dia kena ada consecutive macam perenggan mestilah dinomborkan secara berturut-turut. So dia kena ada proper numbering lah. So you tak boleh letak short form ke, tiba-tiba keluar table ni ke, kena ada nombor perenggan tu boleh. Okay. Okay, Bolly. Public claim from the dependent as well as damages. Okay, special damages ni kena letak amount dia. Berapa RM berapa. Yang lain tu should be okay lah kot. Dah, okay. Ada lagi? Thank you, sir. Terus tak dengar suara ahli group dulu yang lain. Okay, last group ada. Dah 9 apa ni? 9 kali 90. Ada? Last group yang nak present ke? Yang satu lagi je kan? Yes, sir. You are the last. Yes, sir. Yang last ni kira perfect lah sebenarnya. Dengar semua jawapan ni. Product activation fail. Ini rompak produk ciplak kau ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are from Homes and Co. In the Session Court of Kuala Lumpur, in the Federal Territory of Kuala Lumpur, Civil Division, between Leah and Raymond. Statement of on 14 February 2014, the plaintiff and her husband went to a dinner. Yang ni jangan terus. Ni kena ingat perenggan satu tu kena dua, kena describe siapa plaintiff, siapa defendant dulu Dia baru pergi kepada dia punya fakta kes sebenarnya. Okay, sir. Okay. Memang 2014 ke ni? Huh? Memang on 14 February 2014 ke berlakunya? Empat dah kes mana ni? 2021 berlaku pada 2021. Memang berlaku pada tahun 2014. Typo juga. Kita boleh pinjam alasan typo, jangan risau. Typo. Okay, make sure kalau dia trigger, kalau time bar dah 6 tahun ni, the last you patut 2020 kena file kan. Okay, sir. Okay. In order to reach the Uber who was waiting opposite the roadside, the plaintiff and her husband ran across the pedestrian line without following the traffic light, as they thought and saw the road was clear at the time. Then it should be no worries of danger that may occur. All of a sudden, both of them were hit by a motorcycle, which the rider was known under the influence of alcohol. The incident totally caused by the defendant negligence due to the state of condition of the rider who was under intoxication. Okay. Ini kita skip. So, injury dengan ada operan tu yang plaintiff injury ni. Kenapa ada F tu Oh, thank you. Banyak typo orang ni. Atas sikit. Atas F tu boleh. Okay, so F ni patutnya tak ada, dia bukan part of particulars of negligence kan. Dia patutnya nombor perenggan barulah. As a result of negligence. Nombor barulah, bukan F. Oh, okay. Dia tak bersambung dengan atas tu kan. Okay. Okay, so dia nombor baru dan disambung. Particulars of negligence ni kalau boleh letak dekat tengah sikit. Dia punya center lah, dia punya heading tu Okay. ABCD, case skip. Particulars of injury lagi. Special damages. Okay. Last ni pun kena ada perenggan ni. Hence apa benda you nak minta. Therefore ke hence ke. Plaintiff minta apa. Special damages. Tak ada figure, kena letak figure RM berapa. General damages berapa. Cost. Kalau ada interest, kena ada faedah kadar dia berapa lah.
Okay, sama juga macam grup lain, tak nak repeat. Ada soalan lain? Ada? Tak ada, sir. Lain grup lain ada yang nak tanya ke apa-apa ke? Ada yang tak jelas ke? Tak ada rasanya. Ada. Okay, thank you. You boleh stop sharing ni. Saya ada soalan. Yes, boleh. Dalam kes ni, plaintiff the wife, and kalau contohlah saya bawa husband dia yang mati tu, bawa sebagai second plaintiff, bawa dia sebagai second plaintiff ke ataupun macam mana? Sorry, yang untuk husband dia tu Ya, for the husband. Jadi kena ada seorang lah macam pentadbir pusaka untuk bagi pihak yang si mati tu. Saya akan check kalau ada Ni boleh nampak ke ni? Ya. Boleh. Contoh kalau yang seorang yang meninggal ni Syed Amirul ni lah. So yang menyaman ni bukan Syed Amirul lah sebab dia dah arwah lah. So yang ada adalah ibu dia dengan isteri dia sebagai joint administrator. So pentadbir pusaka bersama lah So dia akan namakan macam tu lah dalam mahkamah session apa dia, guaman nombor berapa antara Kijahariah, nombor IC, nombor 1, nombor 2. So dua-dua ni bukan kapasiti peribadi, is dalam kapasiti sebagai pentadbir. So you akan letakkan nama dia, detail siapa si mati, plaintiff. So defendant apa kalau syarikat nombor dia. Okay. Ini macam cakap description siapa dia, you kena letak lah kat sini siapa plaintiff pertama, individu warga negara Malaysia, alamat penyampaian. Ini contoh kalau kes sebenar lah. Sama juga plaintiff kedua ni, dia masih bagi plaintiff pertama ibu kandung kepada seorang bernama ni. Itu describe si mati. Macam kes you describe lah husband dia, nombor IC apa dan sebagainya. Then move kepada plaintiff kedua, siapa dia. Alamat dia kan dia sama, alamat dengan plaintiff pertama, tapi you kena separately describe dia orang Masa material contohnya plaintiff kedua adalah isteri sah Balu kepada si mati. Yang defendant siapa? Kalau company ditubuhkan di bawah atas syarikat ke? Kalau pertubuhan, adakah didaftarkan bawah atas pertubuhan? Ataupun statutory body, contoh lembaga lebuh raya, UNATSU, lembaga lebuh raya, di bawah akta lembaga lebuh raya dan sebagainya. So you kena describe lah, setiap litigan tu kena describe, baru pergi masuk penceritaan ni. Sekitar ni apa dia, ni kes lain lah, Saman Bank. Okay. Ni kalau ada particulars particulars of legality ni tak ada negligence So apa dia punya particulars. So macam ni boleh nampak perenggan dia ber-21 dan particulars tu dia akan ada sub perenggan. So this one lebih kepada bukti-bukti ni heading ni sajalah. Nampak Kalau macam case fraud sama juga lah. Ni semua kalau negligence, fraud, benda-benda yang you kena buktikan. So normally you kena start dengan perenggan dulu lah. Jadi peneliti memberikan di sini bahawa defendant telah melakukan komplot keluarga berhenti seperti berikut. Dia baru letak heading dia. Bukti-bukti fraud apa dia? 1, 2, 3 sebagainya. Okay. Dan apa yang minta? Okay, ada demikian berarti untuk deklarasi kalau minta declaration ni. Injunction dan sebagainya lah okay. Ganti rugi kalau ada faedah 5% dan sebagainya, kos tindakan dan sebagainya lah. Okay, kalau tengok dari segi format ni semuanya dia tak ada tempat-tempat yang kosong So dia akan ada paragraphing yang justified di kiri dan kanan. Cantik untuk mahkamah nak baca pun dia tak serabut sangat 1.5 normally lagi tempat spacing Okay, dah cucuk kot. Tapi format dia lebih kurang macam tu lah Kalau the real statement of claim you nak file kan biar jelas, describe dulu siapa parties, then baru you describe dari segi kuasa tindakan tu apa yang berlaku sebenarnya di antara pihak-pihak.
Okay, then is the you punya conservation negligence ke, defamation ke apa ke. And then you punya losses you suffered, injury suffered, explain. Then barulah tuntutan apa prayer yang you nak minta last tu lah. Okay. Ada apa-apa nak tanya ke? Clear, Saya ada soalan. Kalau macam contohlah, plaintiff tu kan wife kepada CDC, si Mati. Si Mati tu sebelum ni dia kerja pilot. Kerja dia punya gaji dia dalam 20k. Lepas tu dia minta wife dia supaya berhenti kerja sebab untuk jadi isteri sepenuh masa. Tapi dia akan bagi nafkah dalam 10,000 per month lah. Okay. Sekarang saya nak tanya, kan sekarang dia si Mati tu dah meninggal, dah tak ada. So kiranya dia boleh claim future, claim dia punya 10,000 nafkah tu pada defendant. Sebab dia dikira sebab itu perjanjian antara suami dengan isteri, sekira sebagai future promise. Okay. Tapi ada yang court benarkan jugalah. Ada yang boleh, tapi cuma mungkin court akan hadkan untuk tahap tempoh tertentu lah. Kalau forever you akan dapat dia punya macam jumlah yang sama, kita tak boleh akan bagi satu amount yang mungkin unjustly enrich the plaintiff lah. Tapi untuk kepastian dia kena buktikan lah untuk dia dapat selayak yang banyak tu. Okay, clear? Tak ada setengah tu mungkin dia pilot tapi mungkin dah tak ada kontrak. So mungkin kalau bagi pun kalau tengoklah kalau kontrak husband dia macam mana, mungkin dia dah dalam setahun je kontrak dia. So I tak boleh bagi something yang untuk orang kata perpetual punya forever. Maksudnya defendant kena tanggung tu is I think not fair to the defender. Defender of course akan bantah lah benda tu. So benda yang you incurred, yes. For benda yang in future tu court akan pertimbangkan dulu pihak punya version bagaimana lah. Tapi kalau dia macam just to income lah. Macam kalau dia lumpuh kekal dan sebagainya. So mungkin court akan dah ada fix lah. Untuk personal injury ni diorang dah ada lah calculation dan sebagainya. Okay, betul jawab soalan. Jawab. Saya ada satu soalan. Kalau cause bereavement dengan cause pain and suffering and loss amenities tu dua benda sama ke? Cause bereavement dengan pain and suffering. Yang tu tak baru ni lah nak jawab. Kalau saya tak adalah kata running down ni banyak small firm yang buat lah. Tapi ada yang kena tengok lah kategori dia. Ada yang kemurungan, ada yang diasingkan pun ada. Yang tu saya tak boleh nak menjawab details. Tapi kalau you buat running down, ada few firms yang letakkan sebagai separate chains lah. Hello? Ada? Hello? Ya. Yes. InsyaAllah saya. Banyak dengar pun cerita tu siapa tanya soalan. Ada soalan-soalan lain? Ini sebab I think faculty ataupun mana-mana faculty lah, UKM pun sama juga, dia akan ambil kes mudah adalah accident lah. Jadi kalau kes yang di mahkamah banyak lagi jenis kes yang lain lah. Dari segi pembuktian nak claim for future punya losses, kerugian perniagaan dan sebagainya tu, banyak lagi isu-isu yang berbangkit lah. Okay, ada soalan-soalan lain berkenaan tasking? This one Dr. Nizam ada inform ke bila nak kena submit? Tak. Tidak. Okay, saya akan tanya dulu dengan Dr. Nizam. Okay, tapi I expect mungkin dalam seminggu lah kot. Selepas saya habis dengan group satu lagi Friday ni. So mungkin you all kena submit, make sure ada macam you can send PDF pun tak ada masalah. Send PDF, make sure ada nama TLB ke berapa apa semua tu, group berapa, and then full name semua students lah, your team members ni. Okay, tak ada apa-apa lagi, kita can end session. Ada soalan lagi? Tak ada lah. InsyaAllah tak ada. Tak ada, sir.
Okay, baik.